أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian dan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, nikmat yang kita nampak dan juga nikmat yang kita tidak nampak. Maka nikmat di antara sebesar-besar nikmat adalah nikmat kesihatan yang sempurna yang Allah Taala berikan kepada kita secara percuma, dan memadailah bagi kita untuk bersyukur dengan nikmat tersebut dengan cara dan jalan kita mensyukuri nikmat tersebut dengan membuat dan mengerjakan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata ulama kita Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, maka gunalah nikmat matamu itu untuk melihat barang dan benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dengan anggota-anggota yang lain, dengan kita menggunakan anggota tersebut kepada jalan yang diminta disuruh oleh Allah, maka itulah cara dan jalan sebagai ucapan terima kasih dan syukur kita kepada Allah di atas nikmat anggota tersebut. Dan kalau kita kiaskan juga dengan harta, maka sekiranya kita diberikan oleh Allah Ta'ala kekayaan, maka cara nak syukur nikmat kekayaan itu dengan cara kita mengguna dan menginfakkannya kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihormati, dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa masjid, para alim ulama dan asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lama juga kita bercuti dengan permasalahan yang kita hadapi ini. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah terlupa dah tajuk kita, dan sebelum daripada itu saya pada malam ini menggantikan Al-Fadil Dr. Farid yang tidak dapat datang pada malam ini di atas sebab-sebab kuarantin katanya. Allah Ta'ala alam, saya pun tidak tahu, begitulah dimaklumkan kepada saya. Sama-sama kita doakan kepada Al-Fadhil Dr. Ustaz ini supaya Allah Ta'ala memberikan kepadanya kesembuhan ataupun tidak ada apa-apa masalah, hanya sekadar kuarantin sahaja. Tuan-tuan dan puan, dalam pertemuan kita yang telah lepas dalam siri gantian yang telah saya buat beberapa bulan yang lepas, kita membicarakan mengenai dengan diri kita berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu. Fi ada kalanya pada diterjemahkan dengan makna pada, ada kalanya diterjemahkan dengan makna di dalam. Maka dua-dua terjemahan ini sah belaka bagi ayat ini. Allah Ta'ala kata dan pada dirimu, diri kita, ataupun dalam diri kita. Benda yang pada diri kita berarti benda yang zahir, tangan, kaki, dan pada dalam diri kamu berarti dalam tubuh badan kita ni ada apa? Ada hati, ada jantung,
ada lipa, ada apa lagi yang kita tidak tahu, dan semuanya itu boleh kita gunakan pada tubuh badan kamu yang zahir dan tubuh badan kamu yang batin yang tidak nampak, mempunyai ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tanya, apalah tubsirun, kenapa kamu tak celek tengok, kenapa kamu tidak perhati, kamu tidak tengok? Maka kali kita tengok kepada diri kita ni, Allah hebat sungguh. Satu hari saya tengok dalam Facebook saya ataupun YouTube, WhatsApp ke, orang hantar bagaimana kerja yang dilakukan oleh jantung kita ini setiap hari. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Selama mana? Selama umur kita. Kalau umur kita 60, berarti 60 tahunlah dia bekerja, tak pernah berhenti. Bagaimana satu mesin kita kata boleh bekerja selama 60 tahun tidak berhenti. Tak ada mesin macam tu. Mesin tu akan rosak, tapi jantung kita tak dah. Berlama mana pun Allah Ta'ala berikan kepada kita hayat dan kehidupan, maka selama itulah dia berdegup, tak berhenti-henti berjalan. Sekiranya kata-kata doktor, mungkin kat sini pun ada doktor, kalau sekiranya jantung kita ini terhenti berapa? 3 second lebih kurang, sekejap saja, maka boleh jadi kita tidak lagi digelar sebagai itu dan ini, tapi digelar arwah ataupun almarhum. Tu. Baik, tak apalah tuan-tuan, Allah Ta'ala berdasarkan kepada ayat ini, Allah Ta'ala kata, hendaklah ataupun kenapa kepada tubuh badan kamu, dalam tubuh badan kamu itu kamu tidak lihat. Berarti dalam ayat ini Allah nak gambarkan kepada kita bahawa hidup kita ni dua, mesti gabungan dua. Ada zahir, ada batin, nampak dan tak nampak, rohani dan jasmani. Maka kaitan dengan tajuk kuliah kita adalah sambungan daripada yang dulu. Bila kita ada jasmani, kita kena ingat kita juga ada rohani. Bila kita ada jasmani, jasmani juga memerlukan kepada sesuatu benda untuk menghidupkan dia. Kalau ibarat seperti kereta, minyaklah yang menghidupkan dia. Kalau ibarat seperti jam, maka bateri lah yang menghidupkan dia. Maka jasmani kita ini, apakah benda yang menghidupkan dia? Maka tidak lain dan tidak bukan makanan, minuman, dan kiaslah kepada yang lain lagi. Kalau jasmani memerlukan kepada makan, maka kita tak boleh hidup tanpa ada rohani. Dan rohani juga memerlukan kepada makan. Cuma perbezaan makan dia tidak sama. Rohani makan cara dia, jasmani makan cara dia. Kalau kita nak buat ibarat seperti untuk memudahkan kita fahami, kita kata beginilah, jam dinding, apakah yang menghidupkan dia? Kita kata bateri. Jam tangan, apakah yang menghidupkan dia? Juga bateri. Kereta, apa yang menghidupkan enjin kereta? Kita jawab bateri. Semuanya sama, jawapan sama, satu je, namanya bateri. Boleh ke tidak kalau bateri kereta tu kita nak tukar kepada, nak pasang kat jam? Bateri jam kita pakai kat kereta. Kemudian bateri jam tu juga kita pakai kat jam tangan kita ni. Boleh tak? Tak boleh, kerana tidak sama ukuran, tidak sama saiz. Maka begitu juga dengan kita. Kita ni hidup memerlukan kepada makan. Makan yang zahir itu saya tidak sebut dah, banyak benda dah. Tapi makanan yang batin itu, makanan yang batin itu yang kita kata apa dia? Solat, sedekah, baca Quran, selawat, zikir-zikir, dan senyum dan sebagainya. Itu adalah makanan-makanan yang diperlukan oleh batin kita. Baik, kita naik satu lagi. Kalaulah zahir kita ini sakit, zahir kita ni sakit, kadang-kadang kita sakit kepala, kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang sakit lutut, kadang-kadang sakit macam-macam.
Maka kita kena fahami dan kita kena tahu bahawa batin kita juga sakit. Batin kita juga sakit. Kata Bapa Ismail Sepanjang Hafizahullah, dia kata kalau sekiranya mulut kita sakit, maka dengan sakitnya mulut itu menguzurkan kita makan sesuatu benda, nasi, kuih dan sebagainya. Bahkan kita akan makan benda-benda yang lembek-lembek macam bubur begitu. Itu menandakan mulut kita sakit. Tangan kita sakit, ada tanda juga. Kaki kita sakit, ada tanda juga. Mata kita sakit, ada tanda juga. Maka semuanya itu ada tanda. Begitulah juga dengan hati kita juga sakit, ada tandanya. Nah, ada tandanya. Malah nak buat kebaikan, tak suka menolong orang, rasa sayang bila kita nak bersedekah, tak sayang kalau kita nak beli benda tu benda ni. Nah, itu dipanggil alamat-alamat yang menunjukkan bahawa hati kita ini sakit. Baik, kita naik lagi setakat. Kalau sekiranya mulut kita, tangan kita sakit, maka apa yang dia perlu? Maka tidak lain dan tidak bukan melainkan ubat. Maka kita akan pergi jumpa doktor. Jumpa doktor, saya ni dah 2 hari dah tak makan kerana gini-gini. Mai saya tengok mulut, tengok. Cuba ngangor tengok, dia pun tengok ini. Oh, ada benda begini, ada benda begini, benda begini. Dah. Lepas tu kita tanya awak macam mana doktor? Macam mana? Baik, untuk peringkat pertama ni tak apa, kita bagi ubat dulu. Ini ubat sapu dan ubat makan 3 kali sehari, wajib sebelum ataupun selepas makan kita pulang pada doktor lah. Kita pun okey. Baik. Balik di rumah kita makan ubat tersebut sebagaimana saranan doktor. Bila hati kita juga sakit, maka dia juga memerlukan kepada ubat. Dia perlukan kepada ubat. Maka ubat untuk zahir ini tidak sesuai digunakan untuk batin. Hati sakit, kita pergi makan obat Panado contohnya. Ataupun obat keke. Waktu saya kecil-kecil dulu, kita makan obat keke je, sakit kepala pun keke, demam pun keke. Saya pun tahu keke tak boleh kasan daripada apa, tapi pagi keke lah. Dia tulis dekat obat tu K. Jadi kita panggil obat keke, 2 kali K. Nah, maka zaman kita ni macam-macam obat kerana keperluan pada penyakit yang dialami oleh orang yang sakit tersebut. Baik, hati kita sakit, dia juga perlu pada obat. Hati kita sakit, dia perlu pada obat. Tapi dia tak boleh makan Panado, dia tak boleh makan itu, dia tak boleh makan ini. Lalu kita bincang dalam siri pertemuan yang telah lepas. Obat yang pertama telah pun kita sebut untuk hati, bukan untuk zahir ni, untuk batin, untuk hati kita. Apakah obat yang pertama sekali lalu saya sebut? Ialah tilawatul Quran. Tilawatul Quran adalah merupakan ubat untuk hati kita. Pada tahun 2000 berapa, tak ingat, 2006 ke 7, 8 lebih kurang gitu. Saya bawa satu grup yang kecil saja, VIP, pergi ke buat umrah. Lalu dia orang ada program dia di Hilton tu, ada tempat makan-makan macam-macam, situ semua ada. Jadi dia orang pergi mengikut kehendak masing-masing. Jadi saya pun tak perlu mengiring, saya pergi. Tiba-tiba saya tengok ada satu kedai kitab, kedai yang menjual kitab, besar juga kedai tu. Dan saya pun sebelum daripada tu tak tahu lagi benda-benda ni. Jumpa kitab tu baru saya tahu. Apa dia? Saya jumpa satu kitab, lebih kurang kitab tu agak-agak lebih kurang tebal ni lah. Lebih kurang tebal dia. Kitab itu mempunyai tajuk yang berbeza-beza, tapi dia punya fokus satu. Atas tajuk At-Tadawi. Tajuk dia, tajuk besar dia At-Tadawi. Dalam bahasa Melayu kita perubatan lah. Dawa yudawi, tadawian, maknanya perubatan. Baik, saya pun tengok. Mula-mula dia susun itu perubatan ataupun ubat benda yang zahir.
at-tadawi bil habbatis sauda, at-tadawi bil laban, at-tadawi bi apa lagi, di apa benda, ada banyaklah dia punya tajuk dia tu. Maknanya perubatan dengan habbatus sauda, perubatan dengan susu kambing, perubatan dengan apa nama ni, madu, at-tadawi bil asal, dengan madu. Semua itu benda yang zahir. Lalu saya tengok lagi, rupanya di sana ada yang dikarang oleh ulama-ulama kita. Dia kata at-tadawi bis solah, perubatan dengan sembahyang. At-tadawi bis sedekah, perubatan dengan sedekah. At-tadawi bi tilawatil Quran, perubatan dengan membaca Al-Quran. At-tadawi biz zikri, perubatan dengan kita berzikir. Saya pun kata, ya Allah, kenapa kita tidak perasan benda ini? Rupanya solat yang kita buat, sedekah yang kita buat, baca Quran yang kita buat, rupa-rupanya dia ubat untuk kita. Nah, sebab kita ni zahir sihat, batin tak sihat, tak boleh. Tak boleh, dia kena dua-dua sihat. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan, tadi mula-mula ulama kita meletak, dia kata ubat untuk hati yang pertama itu ialah baca Quran. Maka orang tua-tua kita, tutup nenek kita dulu, dia lepas je sembahyang subuh, dia tak gaduh pergi ke lain. Dia tak gaduh, dia duduk tempat dia sembahyang tu, kerana beramal dengan hadis Nabi itu sampai naik matahari. Kemudian dia sembahyang sunat duha 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun lebih, maka ketika itu dia akan mendapat pahala umrah yang sempurna, maka sambil-sambil nak tunggu itulah, sambil-sambil nak tunggu matahari naik tu, lepas subuh tu dia baca zikir-zikir, dia baca maksurah, ataupun dia baca Hisnul Mu'min, ataupun dia baca Quran, ataupun macam-macam. Tapi waliknya Al-Quran lah biasa ibu bapa tok nenek kita dulu baca di awal pagi. Untuk apa? Supaya ianya menjadi ubat yang diperlukan oleh diri kita sendiri. Saya, tuan-tuan dan puan-puan semua memerlukan obat untuk batin kita. Yakni bila sebut batin itu, ulama-ulama kita, Imam Ghazali menyebut dalam kitab Ihya juga, dia kata bila disebut batin itu, dikehendaki dengan batin itu ialah hati. Maka kalau batin itu diitlaqkan dengan hati, maka bacaan Quran kita itu merupakan ubat dan penawar bagi hati. Itu yang pertama. Yang kedua pada malam ini ialah ubat yang kedua, dia panggil dengan dam'atun fi khulwatin. Dam'atun fi khulwatin, terjemahan dulu, iaitu titisan. Dam'ah maknanya satu titis air mata itu dipanggil dengan dam'atun. Kalau 2 titisan dipanggil dengan dam'atani ataupun dam'ataini. Kalau jamak dia, kalau titisan air mata tu keluar 3 ke atas, 3 titik ke atas, maka dipanggil dengan dumu', yakni titisan-titisan. Lalu ulama kita meletakkan, dia tidak sebut dengan dumu'un fi khulwatin, titisan-titisan air mata yang kita keluarkan ketika mana kita berseorangan. Dia tidak sebut begitu, tapi dia sebut dengan dam'atun, yakni satu titis saja, satu titis saja, bukannya titisan. Kalau sebut titisan-titisan berarti mesti kena 3 ke atas. Tu. Tapi bila disebut satu titisan, mana satu je. Hebat sungguh. Disebut dalam hadis yang lain. Boleh jadi dia beramal dengan hadis yang berbagai-bagai jenis hadis, iaitu satu titisan air mata yang keluar daripada mata kita ini kerana Allah. Faham tak? Satu titis air mata yang keluar daripada mata kita kerana Allah. Tak kisahlah kerana Allah itu kenapa kita menangis, kerana kita takut apa yang berlaku dalam kubur contohnya,
ataupun kita takut apa yang berlaku kepada mana kita nak mati. Dekat kita nak mati tu kan, kata ada bapa boleh tengok bagaimana apa yang berlaku kepada orang yang sedang nazak ataupun sedang sakaratul maut. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi. Kitab ini saya baca di beberapa tempat mengenai dengan bagaimana perjalanan seseorang itu nak mati. Waktu dia hampir nak mati itu bagaimana digambarkan oleh Imam Al-Qurtubi berdasarkan kepada hadis, Al-Quran dan juga asar sahabat dan asar tabi'in dan sebagainya. Maka dipaparkan, ditulis di dalam kitab tersebut. Kalau kita baca tuan-tuan dan puan, kalau hati kita sedikit bersih ataupun bersih, nescaya kita akan rasa takut. Maka dam'ah tadi, satu titisan air mata tadi, sekiranya kita alirkan dia, sekiranya menangis oleh mata kita ni setitis sahaja kerana memikirkan bagaimana aku ketika nak mati, ataupun bagaimana aku ketika dibawa oleh orang dan diletakkan, diusung, kemudian dikebumikan, aku duduk dalam perut bumi sorang-sorang tanpa ada bekalan yang dibawa. Air satu botol mineral pun tak dibawa, beras setengah kilo ataupun suku kilo pun tak dibawa, apa pun tak dibawa. Maka kita fikirkan ketika itu, lalu kita pun rasa takut yang amat dan sebagainya, rasa itu dan ini, rasa rusin, takut, menyebabkan mata kita pun mengalir setitis. Maka Nabi menyebut setitis air mata itu kerana Allah, maka setitis itu boleh memadamkan api neraka Allah Ta'ala. Allah. Nah, itu baru satu titis. Bayangkan kalau kita menangis teresak-esak kerana Allah Ta'ala, memikirkan keadaan kita, bagaimana kita di mahsyar, bagaimana kita di dalam kubur, bagaimana kita nak berdepan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan disebut oleh Nabi, kita akan berdepan dengan Allah secara direct, muka demi muka dengan muka, bighairi turjuman, dengan tidak ada organ yang menterjemahkan apa yang Allah Ta'ala kata dan apa yang kita kata. Tak ada orang terjemah. Dalam arti kata lain, tak ada organ yang menemani kita. Kita direct dengan Allah Ta'ala. Maka kita bayangkan, kita rasa kita itu menyebabkan kita menitis air mata. Maka setitis air mata itu pun sudah memadai. Kalau kerana Allah, maka ianya akan memadam api neraka Allah Ta'ala. Maka dengan titisan itu kita mendapat fadilah itu, dan ini dia juga merupakan fadilahnya adalah ubat untuk hati kita. Hati kita tuan-tuan dan puan, jelas zaman kita ni kan macam-macam. Maksiat ada di mana-mana kan. Dalam handphone kita ni tak kena gaya, boleh jadi maksiat. Dalam kereta pun boleh jadi maksiat. Di rumah kita pun boleh jadi maksiat. Nah, kadang-kadang mari ke masjid pun boleh jadi maksiat juga di atas sebab-sebab tertentu. Maka dengan itu kita fikir itu dan ini. Maka kata ulama kita, maka ingatlah setitis air mata itu yang kita keluarkan kerana Allah, sama ada takut, mengharap dan sebagainya, maka itu adalah kerana Allah. Dan titisan ini keluar bila? Kata ulama kita, dam'atun fi khulwatin. Dam'atun fi khulwatin, iaitu titisan setitis tadi itu keluar ketika mana kita bersendirian. Khulwah. Bahasa kita apa yang dimasukkan dengan khulwah? Bahasa Arab tu sebenarnya tu. Khulwah. Akhir sekali, orang tu semalam, gimana semalam tak ada saya pergi rumah? Tak ada, saya keluar dengan AJK masjid. Pergi ke mana? Pergi ke tempat sekian-sekian, pergi tangkap orang khulwah. Masa kita. Khulwah. Arahnya Arab pun khulwah itu. Khulwah mana? Bersendirian, berseorangan. Duduk tempat yang tak ada orang. Itu dipanggil khulwah dalam bahasa Arab. Maka sesiapa yang mengalirkan air mata
ketika mana bersendirian. Ditaklik lagi, kenapa disebut dengan bersendirian? Kenapa tak disebut air mata yang dialirkan itu ketika kita duduk ramai-ramai macam ni? Maka jawapannya, kebiasaan, hukmul ghalib, ghalibnya ghalib pada hukum, ghalib pada adatnya, kita payah dan susah nak menitis, nak menangis ketika mana kita duduk dalam keadaan ramai-ramai. Payah. Dia akan jadi suka hilang, jadi ketawa bila duduk ramai-ramai. Bila duduk seorang-seorang kita lain sikit, 2 orang lain sikit, 3 orang ke atas dia lain sikit. Sebab itu kalau kita nak fadilat ini, ubat yang kedua ini, maka hendaklah kita duduk bersendirian, duduk dalam bilik ataupun duduk di rumah kita, dan sebagainya. Lalu kita memikirkan perihal kita ataupun perihal anak-anak kita, suami isteri kita, cucu-cucu kali keluarga kita. Tak ada masalah. Yang penting ada kaitannya dengan Allah Ta'ala. Situ. Baik. Kemudian tuan pengarang kitab, ada lagi satu kitab yang dikarang oleh Said Usil. Dalam tajuk kitabnya Ahabbul A'mali Ilallah, amalan-amalan yang teramat dikasihi oleh Allah. Dia sebut di situ mengenai dengan beberapa amalan yang kalau kita buat amalan itu, maka mudah untuk kita dikasihi oleh Allah. Di antaranya saya ambil salah satunya ialah solat. Solat yang kita dulu buat tu. Maka dalam bab solat ini, setelah dia membicarakan mengenai dengan solat, kelebihan dan juga fadilat bersolat tadi, kemudian dia bawa satu hadis yang ada kaitan dengan tajuk yang saya bawa tadi, iaitu Nabi SAW sebut, Nabi kata sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Nabi kata SAW, sab'atun, 7 golongan, 7 puak, daripada hamba-Ku ini, yang mana dia akan dapat meneduh di payung Allah pada hari yang tidak ada teduhan dan payung melainkan payung Allah Ta'ala. Salah satu daripada orang yang 7 ini ialah warajulun, seorang laki-laki, seorang laki-laki yang duduk bersendirian, lalu dia memikirkan warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Warajulun, seorang laki-laki, dan bila disebut laki-laki dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis, maka biasanya dia termasuk sekali perempuan. Mengikut ilmu usul, dia kata masuk min babit taghlib. Masuk bab ni, bila disebut laki-laki, maka termasuk sekali perempuan, melainkan ada ayat yang menolak, itu lain. Tapi kalau disebut perempuan, dia tidak termasuk laki-laki, melainkan ada qarinah yang menunjukkan bahawa laki-laki juga termasuk. Atau beza. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Itu dalil dia. Baik, dalam hadis ini Nabi kata, orang yang ketujuh yang boleh berlindung di bawah bayangan pada hari yang tidak ada bayangan Allah Ta'ala, itu ialah seorang laki-laki yang zakarallaha, yang menyebut akan Allah ataupun yang ingat. Zakara ini ada setengah ayat dia menterjemahkan dengan makna sebut. Zakara makna sebut. Ada setengah mengikut ayat yang dikehendaki, dia menyebut dengan makna ingat. Dengan makna ingat. Lalu saya ingat apa kata almarhum tuan guru saya. Dia kata ghalib manusia ataupun ghalib bagi kita sebagai manusia, apabila seseorang itu teringat kepada sesuatu benda, lalu dia sebut.
Itu dipanggil dengan dua dalam satu. Zakara makna ingat ataupun zakara makna sebut, tak kisahlah, dua-dua tu lebih kurang. Sebab apa? Ghalib manusia bila dia ingat sesuatu benda lalu dia akan sebut. Contohlah, duk tengah masak, ibu duk tengah masak, lalu dia teringat, dia kata masakan ini anak dia yang sulung suka ni, anak dia yang sulung suka. Dia duduk di mana? Mungkin dia duduk di jauh, mungkin duduk di Johor, Terengganu, ataupun duduk di luar negara. Dia pun tersebut sekali, apalah yang ala buat sekarang ni, makan ke dia, tak makan ke dia, tu gitu. Sebab ghalibnya begitu, bila ingat lalu sebut. Orang dia rebuhai, kemudian ada panggilan telefon ke apa ke, orang mari dia rumah ke, dia pun keluar pergi, dia tak ingat air dia rebuh tu. Bila dia pergi, sudah telefon apa semua, duduk dia sekejap, apa nak buat ni, lah teringat air aku rebus, dia pun sebut air aku rebus tadi. Kalau kira-kira dia sudah ingat dah, nak sebut buat apa. Tapi ghalibnya begitu, bila ingat dia sebut, maka dia pun pergi ke dapur cepat-cepat tutup air dan sebagainya. Itu dipanggil dengan zakara. Maka di sini Nabi kita SAW menyebut seorang laki-laki yang zakarallah, yang ingat akan Allah pun boleh, yang menyebut akan Allah pun boleh. Boleh. Kalau kita ingat, sekadar ingat je lah Allah dalam hati ingat. Tapi kalau sebut dengan mulut, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, apa benda lah zikir yang kita nak, maka itu adalah sebutan yang disebut sebagai zikir. Maka seorang laki-laki, termasuk juga perempuan, yang ingat akan Allah ataupun yang dia sebut akan Allah khalian, dalam keadaan dia berseorangan, khali, tak ada orang, khulwatan ay khalian, maknanya dalam keadaan dia seorang-seorang. Dia ingat akan Allah ketika mana dia duduk seorang-seorang. Lalu fafadat ainah. Fa itu ada maknanya tu, bukan bubuh makna saja-saja tu. Fafadat ainah. Kalau kita nak bubuh dengan kata wa rajulun zakarallaha khalian fadat ainah, boleh sah dari segi makna. Tapi Nabi menyebut fafadat ainah. Apa fa ini? Tiba-tiba, dia panggil pujah. Tiba-tiba menitis air mata dia, dalam keadaan dia tidak minta, dalam keadaan dia tidak nak, tetapi disebabkan benda yang dia fikir itu, hatinya ataupun fikirannya itu fikir, menyebabkan dia menitis air mata. Maka orang seperti ini, kata Nabi SAW, dalam kelebihannya, dia akan duduk di bawah naungan pada hari kiamat nanti, pada hari yang tidak ada naungan, tidak ada kemah, tidak ada teduhan, tidak ada kanopi, tidak ada bayangan, melainkan kanopi, kemah, teduhan yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang tertentu yang disebut 7 golongan ini. Dan salah satu daripadanya ialah laki-laki yang duduk bersendirian lalu dia menitiskan air matanya kerana Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan tak setuju dengan saya pun tak apa, cuma ini pengalaman saya yang sedikit ini. Biasanya kalau kita sebut, kita berzikir lah, kita kata, kalau kita berzikir dalam keadaan laju, kalau kita berzikir dalam keadaan kita macam endah tak endah, biasanya untuk nak alirkan air mata itu dia rasa macam payah sedikit. Ini saya punya pendapat saja, mungkin tidak betul, mungkin betul, mungkin tidak betul. Terpulang pada tuan-tuan. Tetapi kalau kita sebut Allah Ta'ala itu dalam keadaan kita indah, dalam kita dalam keadaan pakaian kita pun cantik, tempat kita duduk pun cantik, kipas kita duduk bawah kipas. Sebab kalau duduk bawah panas-panas, kadang-kadang dia tak boleh juga, panas kan. Bila kita duduk dalam keadaan cantik lah, mana pakaian kita, tempat kita, keadaan duduk
kemudian kita alunkan dengan suara yang cantik yang ada pada diri kita. Nah, contoh saya sebut apa dia? Kalau tuan-tuan sebut subhanallah, 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 jadi dah agak-agak jadi dah. Jadi dah. Kalau saya lah, pengalaman saya tu rasa macam tak berapa nak sepok, hati tak berapa nak masuk. Nah, tetapi kalau kita sebut dengan kita apa nama ni, bi husnis saut, dengan suara yang cantik yang kita miliki. Nah, subhanallah, alhamdulillah. Lainlah. Ini saya punya pendapat. Terpulang pada diri tuan-tuan dan puan. Ini hanya pendapat saya, mungkin betul, mungkin tak betul. Kalau tuan-tuan rasa boleh pakai, boleh cuba, cubalah. Gitu. Cuma saya kalau solat, sembahyang, zikir, baca Quran pun, kalau kita baca dalam keadaan gitu, dia tak melekat, tak masuk, seolah-olah macam tak masuk di hati. Nah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dia lain sikit. Tapi kalau kita baca dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kita jadi leka dengan suara kita sendiri. Sebab tu Nabi suruh zayyinul Qur'ana bi aswatikum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hiasilah Quran itu dengan suara-suara kamu. Kerana itu dia akan mendatangkan sikit sebanyak rasa himmah dan juga rasa kesedaran, rasa keisapan dalam hati kita dengan sebab suara kita tadi. Ini pengalaman saya. Tuan-tuan boleh ambil dan tuan-tuan boleh tolong. Gitu. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi kata ainani la yamassuhuman nar. Dua jenis mata. Ainani musanna daripada perkataan ainun. Ainun, ainani, ainaini. Siapa yang belajar bahasa Arab, kita ada mufrad, kita ada musanna ataupun tasniyah, dan kita ada jamak. Jamak pula ada 3. Jamak muannas, jamak muzakkar, jamak taksir. Maka aina ini ialah isim yang menunjukkan kepada dua. Ainani, dua jenis mata, kata Nabi. Dua jenis mata, la yamassuhuman nar, yang tidak akan disentuh akan kedua-duanya, yakni kedua-dua mata tadi itu, oleh api neraka. Mana apa? Dua jenis mata yang tak akan disentuh oleh api neraka. Mudah gitu. Saya mudah kita faham. Mana ainun, satu mata yang dia jaga mata dia jaga mata dia tu dalam keadaan dia ingat dan zikir kepada Allah Ta'ala tu, dia jaga mata dia. Mata yang menangis ataupun mata yang mengeluarkan air mata kerana takut kepada Allah Ta'ala. Gitu. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang pertama, mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Lebih kurang apa yang saya sebut di mukadimah tadi. Sebab tu tuan-tuan dan puan, tenaga kita buang, duit kita buang, suara kita buang, idea kita buang, apa benda saja yang kita buang, asalkan asasnya itu kerana Allah ataupun ditepekkan kerana Allah, diletakkan kerana Allah, dia jadi harga. Dia jadi harga. Walaupun 1 sen, dia jadi harga. Kita sedekah dalam tabung masjid ataupun tabung mana-mana, tapi betul-betul kerana Allah, maka 1 sen itu berharga. Nak dibandingkan dengan 1,000, 2,000 dan selebih lagi, kita letak dalam satu tabung, tapi kerana nak tunjuk ke orang, takut orang kata kita bakhil, takut orang kata itu, ataupun nak suruh orang kata kita ni seorang yang pemurah dan sebagainya itu, maka dia tak jadi. Maka tenaga, fikiran, apa lagi, duit yang kita buang, yang kita keluarkan kerana Allah, maka ianya berharga di sisi Allah Ta'ala. Maka semuanya itu boleh kita letak dalam min khasyatillah, kerana takut kepada Allah.
Kerana takut kepada Allah, maka mata ini kata Nabi, mata yang tak akan disentuh, la yamassuhum nar, mata yang tak akan disentuhlah akan keduanya dua mata tadi oleh api neraka. Yang kedua, mata yang kedua ialah dah masuk isyak dah 1 minit lagi. Mata yang kedua ialah mata yang berjaga malam kerana menjaga di jalan Allah Ta'ala fisabilillah. Sama ada menjaga tentera ke daripada musuh, menjaga apa benda lah yang disebut sebagai fisabilillah. Maka mata ini menjaga malam, takut orang mari seram, takut orang mari hendak apa semua. Maka ketika itu mata ini dia lakukan kerana Allah Ta'ala juga. Maka mata ini juga mata yang kedua, mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Ta'ala. Maka dengan dua itu baik, sila. InsyaAllah kata anda bapan, cukuplah dengan dua dalil itu untuk membuktikan apa yang disebut sebagai sokongan kepada apa yang disebut oleh tuan pengarang kitab, untuk menyebut bahawa kita memerlukan kepada obat sebagaimana zahir juga memerlukan kepada obat. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tidak betul pada kelemahan kejahilan kesalahan sedang berbicara. Mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma